Terima kasih kepada Tok Sri Yang Bertua. Terima kasih Menteri. Saya di luar tapi apabila timbul isu ni saya berminat untuk ambil bahagian. Saya nak tanya kepada Menteri, saya rasa isu ni semenjak saya belajar undang-undang dah isu ni timbul lah. Saya rasa dah banyak kertas yang ditulis. Isunya ialah pertembungan bidang kuasa dua mahkamah, iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Khususnya dalam berkaitan dengan isu perkahwinan di mana salah satu pihak daripada yang melangsungkan perkahwinan itu masuk Islam. Saya rasa Menteri, saya punya pandangan ialah oleh kerana perkahwinan yang pertama tu, the original marriage tu dengan izin dilangsungkan ataupun solemnize di bawah Undang-Undang Civil Law Reform Act. Jadi saya merasakan apa saja yang timbul daripada perkahwinan itu, sama ada penceraian ke, custody ke, yang dipanggil ancillary matters itu, mestilah diselesaikan di Mahkamah Sivil. Itu pandangan saya. Sebab apa? Walaupun saya rasa orang Islam tak perlu takut, walaupun dia diselesaikan di Mahkamah. Sebab yang sekarang ni, yang timbul kerana apa pergi Mahkamah Syariah, kerana kelemahan Seksyen 51 itu, di mana pihak yang masuk Islam itu, mereka, kalau dia seorang isteri, dia tak boleh nak dapatkan penceraian sebab suami masih lagi bukan Islam. Kalau suami tak bawa ke Mahkamah Sivil, tak boleh cerai. Itu jadi timbul pergi Mahkamah Syariah. So sebaliknya begitu juga, kalau suami yang masuk Islam, begitu juga ada masalah. Jadi saya mencadangkan Seksyen 51 itu mestilah ada satu dipinda bagi membolehkan segala masalah yang timbul daripada perkahwinan yang dilangsungkan di bawah Law Reform Act itu mestilah diselesaikan di mahkamah yang ada bidang kuasa. Jadi di situlah. Dan cumanya dari segi untuk mengelakkan, sebab ini melibatkan benda perasaan dan emosi ni, jadi saya mencadangkan mahkamah yang nak dengar itu mestilah dia tidak boleh kita macam mahkamah biasa. Dia mesti dalam bentuk mahkamah keluarga yang lebih bentuk consultation. Mungkin seorang hakim tak boleh dengar, dia mesti seorang hakim dengan ada assessor, ada pembantu, dan mungkin boleh ada wakil orang Islam dan sebagainya. Jadi kita boleh selesaikan masalah itu di mahkamah yang itu. Selagi mana kita tidak buat pindaan ini, selagi kita tidak ada political will untuk berani berhadapan dengan isu ini, saya yakin isu ini akan terus berlangsung. Dan sebab itulah saya mencadangkan kerajaan mesti ada keberanian. Keberanian untuk selesaikan kes di Mahkamah Sivil, tetapi kita cari penyelesaian untuk menyelesaikan secara adil dan seksama. Terima kasih. Dan berbalik kepada Sepang tadi, saya setuju Sepang kalau sekiranya jadi bila nak bebas ni, bila nak bebas nanti Zat. Dah panjang dah Yang Berhormat. Saya dah cukup jelas dah, dan saya sebutkan bahawa Yang Berhormat Sepang, bila berkaitan dengan soal yang saya setuju bahawa ada di sana boleh kita katakan kelompangan ataupun kita boleh sebutkan sebagai loophole yang di antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah bila mana salah satu daripada yang masuk Islam tersebut. Dan saya setuju bahawa sebenarnya kes-kes yang berlaku di Malaysia ni, sebagaimana kata Ipoh Barat tadi, bukanlah keseluruhan kes yang berlaku ke pertukaran agama itu menjadi pertikaian dan juga menjadi sensitivity. Mungkin satu daripada puluhan ataupun ratusan kes yang berkaitan dengan conversion. Namun walau bagaimanapun di peringkat yang awal ini, asas ini, kita setuju bahawa bila dia convert, dia tidak ada peruntukan yang termasuk jadi Seksyen 51 yang disebutkan itu, bahawa yang masuk Islam tu dia tidak ada ruang untuk dia hadir ke mahkamah sivil untuk melaporkan. Namun walau bagaimanapun, bagi yang bukan Islam, dia berhak untuk pergi kepada mahkamah sivil untuk membubarkan perkahwinan tersebut untuk tujuan dia setelah sama ada suami ataupun isteri dia yang tak masuk Islam boleh hadir kepada mahkamah sivil untuk melaporkan kes tersebut bagi tujuan memisahkan ataupun untuk memecahkan penceraian ataupun memutuskan tentang kedudukan perkahwinan mereka. Dan begitu juga yang berikutnya. Jadi sebab itu kita bersetuju bahawa, balik pada sekali lagi yang saya sebutkan kepada Ipoh Barat, bahawa hal ini bukan hanya di peringkat untuk persekutuan, sebab sekali lagi kuasa untuk pindaan dan sebagainya adalah kuasa di bawah kerajaan negeri masing-masing. Menteri, terima kasih. Menteri, saya minta maaf, Tok Sri, saya minta maaf kepada Menteri. Saya mempunyai pandangan berbeza. Saya rasa isu ni tak perlu pergi pada negeri. Sebab sebenarnya isunya senang. Isunya ialah, yang berlaku ialah satu perkahwinan yang telah dilangsungkan di bawah Akta Law Reform. Yang mana akta ini terpakai untuk orang-orang ke Islam. Tiba-tiba dalam perkahwinan itu masih lagi
dilangsungkan dalam akta itu, tiba-tiba salah satu pihak yang kahwin di bawah akta itu masuk Islam. Persoalan sekarang, oleh kerana Seksyen 51 tidak membenarkan pihak yang Islam itu untuk pergi ke mahkamah sivil, sama dapat penceraian ataupun dapatkan custody, sebab itu mereka pergi ke mahkamah syariah. Dia boleh pergi mahkamah syariah, dapat perintah itu tak terpakai kepada pasangan yang bukan Islam. Itu jadi berlakunya clash of jurisdiction itu. Jadi saya mencadangkan, dan ini pun telah saya dipahamkan, telah pun ada cadangan, iaitu apabila perkahwinan dilangsungkan di bawah Law Reform Act, segala remedy ke persoalan mesti bangkit ke mahkamah sivil. Maknanya kalau orang tua orang Islam sekalipun, dia mesti berhak untuk pergi mahkamah sivil. Sekarang dia tak boleh pergi. Sebab tu saya kata Menteri punya jawapan, kita kena dapatkan negeri, tak betul. Ini boleh dibuat oleh kerajaan persekutuan di bawah bidang kuasa menteri, di bawah bidang kuasa kerajaan pusat. Yang Hormat, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, saya fikir mungkin barangkali Yang Hormat lebih memahami tentang undang-undang daripada saya. Namun betul, tetapi namun kefahaman Yang Berhormat silap. Dalam melaksanakan segala pindaan dan sebagainya, peruntukan yang telah sedia ada adalah di bawah kuasa negeri masing-masing. Di mana pula Law Reform Act terpakai untuk negeri? Law Reform Act is a federal law. Itu yang mustahak. Saya bercakap soal mahkamah syariah. Dalam kes ini mahkamah syariah tak timbul, dia mahkamah sivil. Yang Berhormat, orang tadi bila dia masuk Islam, dia sudah berada di bawah kuasa mahkamah syariah. Sebab tu saya kata tadi kena pindah undang-undang tu. Sebab itu bila sebut pindaan, balik kepada negeri. Tak boleh. Tak boleh negeri nak pindah macam mana? Akta pusat, macam mana negeri nak pindah? No, ini Law Reform Act, Federal Law. Law Reform Act, Federal Law. Saya tak bercakap soal mahkamah sivil, saya bercakap mahkamah syariah. Itu yang masalahnya. Kalau dia kahwin di bawah Akta Reform Act, tiba-tiba pergi mahkamah syariah, itu jadi problemnya. That's the problem. Kalau menteri tak faham macam mana? Penyelesaian ialah kita bawa kes ke mahkamah sivil. Sebab di itu Yang mahkamah Berhormat, sivil kita boleh minta wakil-wakil orang Islam duduk dalam panel itu. Sebab itu Yang Berhormat, sebenarnya tang kuasa kita dah tubuhkan dan kita dah bincang. Namun bila kita panjangkan kepada Majlis Islam, mereka mempunyai perimbangan dan pandangan-pandangan yang tersendiri. Ini pandangan daripada Majlis Agama. Terima kasih. Datuk, sikit saya Menteri. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat, terima kasih. Saya sedikit cukup Seksyen 51. Saya tak nak panjangkan. Yang Berhormat, hanya satu sentence. Saya tak benar. Ya, Yang Berhormat. Sedikit saja. Kenapa yang buat kelang kabut macam ni, Yang Berhormat? No, sedikit.